Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zakwan bin Zabidi Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Linit bin Muhammad Farmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Akil bin Jor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhairi bin Hamarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhalmi bin Muhammad Nazri. Pelbagai pemikiran baru yang muncul dan wujud akibat daripada keinginan berfikir tanpa batasan dan sepadan. Perkara ini amatlah membimbangkan serta merisaukan banyak pihak terutamanya di Malaysia. Hari demi hari, beberapa perkataan baru yang dikaitkan dengan perkataan Islam telah dicipta, seperti Islam kontemporari, Islam moderat, Islam progresif dan Islam modern. Dan yang paling terbaru, Islam liberal. Kewujudan pemikiran Islam liberal amatlah merisaukan kerana golongan berfikiran liberal ini ingin menegakkan kebebasan berfikir tanpa sepadan dalam pelbagai aspek, sama ada agama, politik, perundangan dan sosial. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, liberalism didefinisikan sebagai fahaman yang liberal, fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Golongan Islam liberal ini dilihat tidak mempunyai keseragaman dalam aliran pemikiran mereka. Orang Islam yang menyatakan diri mereka progresif juga boleh dikatakan mengamalkan Islam liberal kerana mereka telah mencetuskan beberapa idea liberal dalam Islam. Namun, setengah ahli akademik menyangkal kenyataan tersebut dan berpendapat bahawa Islam progresif dan Islam liberal mempunyai perbezaan dan tidak sama. Pergerakan yang boleh dikaitkan dengan liberal bermula pada zaman kebangkitan oleh Parti Whigs yang berada di Britain. Mereka terdiri daripada golongan falsafah di Perancis yang melakukan pergerakan liberalisme ini untuk memerintah sendiri di tanah jajahan mereka. Pergerakan ini dilakukan untuk menentang kuasa pemerintahan beraja yang bersifat mutlak dan menentang ketua agama yang menyalahgunakan agama mereka. Kemudian, diikuti dengan Perang Kemerdekaan Amerika yang merupakan negara pertama yang merangka perlembagaan yang berkonsepkan kerajaan liberal. Dalam konteks kajian ini, istilah Islam liberal membawa maksud satu fahaman yang mendukung cita-cita untuk melakukan perubahan dan mengecapi kebebasan hakiki, melangkaui segalanya, termasuklah perkara yang telah disyariatkan dalam Islam. Dengan arti kata lain, Islam liberal ini kononnya ingin membebaskan manusia daripada dibatasi tuntutan agama Islam kerana golongan ini merasakan bahawasanya matlamat yang mereka dukung adalah relevan pada zaman moden ini. Saya Haziq dan kali ini kita akan buat sedikit perkongsian tentang ciri-ciri liberalism daripada aspek akidah dan juga syariah. Pertama sekali kita akan sentuh terlebih dahulu pada aspek akidah. Golongan liberal ini berpegang kepada konsep pluralism. Hal ini maksud tiada agama yang paling benar dan semua agama punya tujuan yang sama. Hal ini meletakkan Islam dan agama-agama lain di satu taraf yang sama. Sedangkan kita perlu yakin bahawa tiada agama yang terima di sisi Allah SWT melainkan Islam. Seterusnya, golongan ini juga mendakwa bahawa akal manusia itu adalah wahyu. Bagi mereka, wahyu itu terbahagi pada dua. Wahyu bertulis, Al-Quran, dan wahyu tidak bertulis, akal manusia. Sedangkan akal manusia itu adalah terhad. Akal manusia itu boleh dipengaruhi oleh emosi, suasana dan sebagainya. Seterusnya, golongan liberal ini juga meragui ketulinan Al-Quran. Hujah mereka kerana pembawanya Rasulullah SAW adalah berbangsa Arab dan berkemungkinan Al-Quran itu telah dicampur adukkan dengan budaya Arab. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah SWT yang disampaikan terus kepada Rasulullah SAW melalui Jibril AS. Seterusnya, kita akan membuat perbincangan tentang ciri-ciri liberalism daripada aspek syariah. Pertama sekali, golongan ini mempersoalkan metodologi penafsiran Al-Quran. Bagi mereka, konsep tafsiran tersebut terdapat banyak kesilapan dan kecuaian yang telah dilakukan, dan mereka juga mempersoalkan keadaan tafsiran tersebut kerana tidak pernah dibuat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Seterusnya, golongan ini juga menggesa tafsiran baru konsep ibadat kerana bagi mereka tafsiran konsep ibadat yang ada pada masa kini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang wujud ketika ini. Oleh itu, bagi mereka ialah satu kepastian dan kewajipan untuk melakukan tafsiran baru.
Selain itu, mereka juga mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Mereka kata sifat kenabian ini mampu dimiliki oleh semua manusia kerana sifat itu sendiri adalah nilai kepimpinan yang boleh wujud dan dididik di dalam diri manusia. Mereka juga mendakwa bahawa mukjizat Nabi itu adalah rekaan semata-mata yang dilakukan oleh petasuk Nabi, sedangkan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang masih ada ketika ini ialah Al-Quran. Di samping itu, golongan ini juga mempunyai fahaman tersendiri terhadap hukum. Golongan ini dia mengambil hukum yakni maqasid dan bukannya bentuk hukum. Contohnya, mendirikan solat hanya untuk mengingati Allah, bukan kerana ia adalah kewajipan untuk kita sebagai umat Islam. Perkara ini boleh mendatangkan kekeliruan kepada umat Islam pada masa kini. Seterusnya, golongan ini juga mempunyai fahaman tersendiri terhadap ilmu-ilmu Islam. Bagi mereka, ilmu-ilmu Islam ini perlu dilakukan penilaian semula untuk memastikan ilmu tersebut relevan untuk digunakan pakai pada masa kini. Mereka menolak kebenaran ilmu-ilmu ini kerana bagi mereka ia adalah buatan manusia yang mempunyai banyak kesilapan dan kecuaian. Sedangkan ilmu-ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak zaman Renaissance, liberalisme telah ada untuk memperjuangkan kebebasan manusia dari dominasi ahli politik, institusi agama seperti gereja dan juga ahli ekonomi. Seperti yang anda lihat, gambar-gambar di sebelah ini adalah contoh ataupun tokoh individu yang terkenal dengan perjuangan liberalisme mereka. John Locke dan Voltaire ini adalah contoh perjuangan liberalisme di barat, manakala Kasim Ahmad dan Astor Rajabat pula adalah contoh tokoh pejuang gerakan liberal di Malaysia. Kasim Ahmad adalah antara pelopor fahaman liberalisme di Malaysia. Beliau digelar tokoh liberalisme kerana banyak penulisannya cenderung pada anti hadis. Hal ini kerana Kasim telah mempersoalkan peranan hadis dan kedudukannya sebagai sumber utama Islam dalam satu tulisan beliau. Beliau menganggap hadis sebagai punca perbalahan umat Islam dan membawa kepada penyelewengan agama. Walaupun beliau menafikan beliau adalah seorang anti hadis, namun kita boleh nampak cara beliau menyampaikan hujah akal menyebabkan beberapa prinsip asas Islam ditinggalkan. Oleh itu, beliau boleh dianggap seiring dengan Islam liberal. Kemudian kita beralih pada Astor Rajabat. Astor Rajabat pula telah banyak mengutuk golongan alim ulama, terutama daripada Parti PAS. Selain itu, beliau membuat gerakan feminisme menentang rang undang-undang yang mengatakan kononnya bahawa undang-undang itu mengkhianati mangsa cabul wanita. Beliau pernah mengatakan bahawa wanita tidak wajib bertudung dan aurat yang wajib ditutup wanita Islam hanyalah kemaluan depan dan belakang. Selain itu, beliau juga tidak mempercayai nikmat dan azab kubur. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang fatwa berkenaan fahaman liberalism. Seperti yang kita semua tahu, fahaman liberalism ini adalah satu fahaman yang berbahaya kerana fahaman ini boleh merosakkan akidah kita sebagai seorang Muslim. Oleh sebab itu, Jabatan-Jabatan Agama Islam di Malaysia telah pun mengambil inisiatif untuk mewujudkan fatwa bagi memberikan garis panduan kepada semua umat Islam tentang fahaman liberalism. Di dalam fatwa yang telah dikeluarkan itu, Jabatan Agama ada juga menegaskan bahawa fahaman ini sememangnya ajaran yang sesat dan umat Islam perlulah hindari diri mereka daripada terjebak dengan pengaruh ini. Selain itu, fatwa juga ada menjelaskan beberapa perjagaan fahaman daripada aspek akidah dan juga syariah. Sebagai contoh, fatwa ada mengupas dengan lebih mendalam tentang fahaman mereka yang meragui Al-Quran, peregangan mereka kepada konsep pluralism dan juga pernyataan mereka akal manusia adalah satu wahyu. Ini semua adalah daripada aspek syariah. Bagi aspek akidah pula, fatwa ada membincangkan tentang keraguan golongan liberal tentang akhlak kenabian dan juga sifat mereka terhadap hukum-hukum Islam dan juga ilmu-ilmu Islam. Akhir sekali, Jabatan Islam ada juga memberikan amaran di dalam fatwa yang mana jika ada umat Islam yang melakukan perkara yang berbau liberalism, mereka akan dikenakan hukuman. Antara perkara yang umat Islam tidak boleh lakukan ialah individu Islam tidak boleh mengikuti persatuan liberalism dengan berselindung dengan aktiviti seperti aktiviti ekonomi dan juga pendidikan. Mereka juga tidak boleh menyimpan, menjual,
dan menerbit bahan-bahan yang berkaitan dengan liberalism. Amalan-amalan ini disifatkan sebagai amalan yang boleh bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dan akan dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh Jabatan Agama Islam. Terdapat beberapa isu yang diketengahkan oleh golongan ini termasuklah persamaan jantina, Islam sebagai agama liberal, aurat wanita Islam, hak asasi LGBT dan isu pluralisme. Yang pertama ialah Islam liberal membawa maksud kepada sebuah pemikiran yang ingin meruntuhkan pegangan terhadap kepercayaan dalam definisi lain hubungan antara alam iaitu manusia dan pencipta. Apabila bebas daripada semua kongkongan, puak-puak liberal agama ini dikatakan dapat menampung peralihan, malah aliran anutan agama dihapuskan agama manusia dan alam dengan Tuhan dapat dibentuk dalam keadaan yang lebih terbuka. Isu-isu yang sering dibahaskan oleh pendokong liberal ini adalah mereka berpendapat bahawa Al-Quran ini perlu dikaji semula, iaitu dalam bentuk menggunakan logik akal sahaja mengikut keadaan semasa. Seterusnya, isu yang dibincangkan ialah aurat wanita Islam. Bagi mereka yang berpemikiran liberal, mereka berpendapat bahawa bagi melucutkan wanita daripada rantai kejumudan, antaranya adalah melalui interpretasi aurat yang universal. Pemikiran seperti ini memang merupakan asas perjuangan kepada aliran Islam liberal dalam bab pemakaian. Antara isi yang ditimbulkan oleh persoalan pemakaian menutup aurat sebagai pemakaian yang merimaskan dan wanita seharusnya bebas daripada pakaian yang melitup aurat. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak asasi LGBT di mana pendokong liberal mentauliah kelayakan bagi golongan LGBT. Bagi golongan ini, tiada sebab untuk perlu menolak homoseksual dalam kalangan masyarakat. Mereka juga menerapkan usaha dan cara untuk memelihara hak-hak sivil golongan ini dan individu yang memanifestasikan interseksual. Penolakan dan kritikan terhadap hak ini dikatakan hanyalah berasaskan tafsiran dangkal terhadap ajaran agama Islam. Tujuan utama mereka adalah memberi hak kesamarataan untuk semua manusia tidak mengira bangsa, kaum, gaya hidup dan budaya seseorang. Seterusnya, isu persamaan gender. Persamaan gender merupakan salah satu isu yang hangat diperkata di Malaysia bagi mereka yang berfikiran dan berfahaman liberal. Pendokong-pendokong kuat feminis sering menjadikan isu ini menyamaratakan keistimewaan hak antara lelaki dan perempuan sebagai isu utama untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Mereka berpendapat undang-undang kekeluargaan iaitu perempuan sebagai isteri tidak adil dan menganggap tidak memberikan keseimbangan kepada wanita seperti ditindas dan dikongkong daripada melakukan aktiviti luar. Dan akhir sekali, isu pluralisme. Golongan dari aliran ini menganggap setiap anutan agama adalah serupa. Mereka berpendirian teguh bahawa umat Islam tidak boleh berkeyakinan bahawa Islam sahaja agama yang betul kerana agama lain juga bertunjang ke arah kebaikan dan kenyataan. Mereka juga berpendapat bahawa semua jenis agama yang ada di dunia ini mendorong kepada Tuhan yang satu, tetapi apa yang berbeza hanyalah cara menuju kepada Tuhan itu sahaja. Pengaruh liberalisme yang berlaku ini telah memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat Islam. Antaranya yang pertama adalah gerakan feminisme yang semakin berleluasa. Perkara ini memberi kesan buruk kerana fahamannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, mereka menegakkan LGBT dengan pendapat mereka bahawa setiap individu tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap badannya yang tersendiri. Yang kedua adalah mereka menjadikan Islam hanya pada nama sahaja. Pemahaman Islam liberal ini menjadikan imej Islam semakin buruk kerana orang Islam yang tergolong dalam golongan liberalisme ini cuma menjadikan agama Islam sebagai agama anutan semata-mata. Mereka hanya mengaku di hati dan lidah sahaja tanpa mengamalkan nilai Islam itu sendiri. Perkara ini berlaku kerana mereka tak memahami dan menghayati agama Islam dengan hati yang terbuka. Seterusnya, pengaruh liberalisme ini meningkatkan kadar murtad. Hal ini boleh terjadi kerana pegangan golongan liberal ini yang menyatakan mereka mempunyai hak kebebasan beragama dengan menyalah tafsirkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud tiada paksaan dalam agama. Ini amatlah berbahaya terutama kepada umat Islam yang mempunyai akidah yang tidak teguh dan juga umat Islam yang kurang pengetahuan tentang ilmu Islam. Yang terakhir, liberalisme ini boleh menjejaskan akidah dan pegangan umat Islam.
Hal ini boleh berlaku kerana pendapat mereka bahawa tiada tetapan Islam yang boleh menghancurkan iman dan kepercayaan seseorang. Ini bermaksud umat Islam yang membenarkan dengan hati dan mengaku dengan lidah telah dianggap beriman dan percaya walaupun tak menunaikan apa-apa suruhan agama seperti solat. Mereka juga mempunyai pendapat bahawa orang yang mensyirikkan Allah masih digelar mukmin dengan syarat dia tidak meyakinkan perkara itu dalam hati. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah pengaruh ideologi liberalism dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita semua tahu, fahaman liberalism sudah pun tular di kalangan umat Islam di Malaysia. Tetapi bagaimanakah fahaman ini boleh tersebar di negara kita? Hal ini adalah kerana wujudnya segelintir golongan yang terpengaruh dan juga taksub dengan gaya hidup, perspektif dan juga pemikiran orang Barat. Perkara ini tidaklah begitu hairan bagi kita kerana pengaruh Barat sangatlah kuat dan juga berpengaruh kerana mereka telah pun mendominasi dan menguasai pelbagai bidang dan cabang ilmu yang ada di dunia ini. Pemegang-pemegang fahaman ini juga percaya dengan fahaman ini dengan beberapa asas, iaitu metodologi agama-agama lain, kajian yang dibuat oleh orientalis barat dan juga hak kebebasan manusia. Selain daripada itu, terdapat pelbagai platform yang digunakan oleh pemegang fahaman ini dalam menyebarkan ajaran mereka. Mereka menggunakan medium yang kerap masyarakat kini gunakan seperti filem, majalah dan juga social media. Tujuan utama mereka untuk memperjuangkan fahaman ini adalah untuk menjadikan semua agama setaraf antara satu sama lain. Dengan itu, agama Islam tidak lagi akan menjadi agama yang tertinggi di dunia ini dan ini akan meningkatkan lagi potensi untuk kes murtad untuk menjadi lebih tinggi. Assalamualaikum. Jadi saya akan teruskan dengan langkah-langkah menangani gejala liberalisme ini. Langkah pertama dalam menangani ancaman liberalisme ini adalah dari segi individu, iaitu menguatkan rohani kita sebagai umat Islam mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kita harus mempelajari ilmu fiqh supaya dapat menyelami suatu persoalan berasaskan hukum syarak. Kita juga harus menguatkan akidah kita supaya dapat mengerti bahawa suatu kepercayaan itu perlu bersifat nyata dan terang. Dari segi tasawuf pula, kita perlulah menjadi individu yang mementingkan keluhuran akhlak dan rohani, kehidupan yang sederhana dan mengelakkan dari melakukan perkara yang mendatangkan lagak. Selain itu, golongan ulama dan ahli intelektual juga memegang peranan yang penting dalam mendidik dan membuka mata masyarakat terhadap liberalisme. Mereka haruslah lebih berani tampil ke harapan dan memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling dengan lebih agresif, sebagai contoh di platform media sosial. Golongan ini juga berperanan untuk menggiatkan aktiviti penyelidikan ilmu dan program tadabbur Al-Quran. Tambahan lagi, mereka ini harus merumuskan dasar-dasar penting dan nilai islamisasi berpandukan syariah yang meliputi ekonomi dan melindungi nilai-nilai moral masyarakat sedagat. Tambahan lagi, dari segi pihak pengajian tinggi ini seharusnya bersedia untuk mencorak mahasiswa ini agar cemerlang dari segi akademik dan juga kuat dari segi pegangan akidah. Penglibatan mahasiswa dan mahasiswi dalam aktiviti sosial harus dikawal sebaiknya oleh institusi pengajian tinggi supaya apabila mereka keluar nanti, mereka ini tidak mudah terjebak ke dalam aliran liberal. Sekian daripada saya.